Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama memulakan kuliah zuhur kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insyaAllah pada tengah hari ini suka untuk saya membawa satu perbincangan ringkas insyaAllah berkaitan dengan satu konsep yang Nabi SAW pernah sebutkan, Innallaha huwal musahhir. Allah lah yang menjadi penentu kepada harga. Jadi hadis ni saya ingat saya dah terangkan dalam video kan, berkenaan dengan hukum penetapan harga dalam Islam. Maknanya apa hukum kerajaan meletakkan harga siling dalam Islam. Saya itu saya dah terangkan itu. Ada satu hadis yang mana Nabi SAW diminta oleh orang ramai supaya meletakkan harga siling waktu harga barang sedang naik. Jadi harga barang naik dan meletakkan harga siling ini bukan ekonomi modern. Ini dah benda kuno dah, bukan benda baru. Dan memang kecenderungan kerajaan sejak daripada zaman berzaman, harga naik, kerajaan buat penetapan harga ataupun buat harga siling. Ini bukan benda baru. Cumanya di zaman Nabi SAW, bila mana harga barang naik, lalu Nabi SAW didatangi oleh orang ramai untuk supaya Rasulullah meletakkan harga siling. Lalu Rasulullah tak bersetuju. Dan Rasulullah menyatakan bahawa yang menentukan harga ni siapa? Allah yang menentukan harga. Allah yang menentukan harga. Rasulullah memberitahu, menerangkan bahawa kalau aku tetapkan harga, mana kalau kerajaan letakkan harga siling, nanti di hari akhirat akan ada orang yang akan tuntut hak harta yang dizalimi daripada pemerintah. Ini yang diterangkan oleh Nabi SAW. Jadi ringkas ceritanya, maknanya penetapan harga siling pada asasnya adalah tidak dibenarkan. Nanti saya akan terangkan. Cuma itu bukan tajuk kita hari ini lah. Tajuk kita ialah siapa yang menentukan harga sebenarnya. Yang meletakkan harga ini berapa, ni berapa, ni berapa, siapa dia? Rasulullah menyatakan yang meletakkan harga itu ialah Allah. Allah sebenarnya yang menjadikan sesuatu benda itu harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian. Okay, itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi ringkas ceritanya ialah, kalau kita faham betul-betul hadis ni, memang betul. Sebenarnya yang menentukan harga itu bukan penjual dan bukan pembeli, dan bukan kerajaan. Sebab apa kita kata begitu? Saya ambil contoh senang. Macam kita kata, sayur katakan, siapa yang meletakkan harga RM1 sekilo? Kita ambil contoh. Kalau penjual yang meletakkan harga, sebab apa dia letak RM1, mesti nak letak RM10, betul tak? Ataupun RM100.
Baik. Kalau pembeli yang menentukan harga, sebab apa dia beli harga RM1, sepatutnya harga RM10 lah. Akan ikut logiknya. Jadi sebenarnya siapa yang tentukan harga? Bukan pembeli, bukan penjual, dan juga sebenarnya bukan kerajaan. Yang menentukan harga itu, kata Nabi, ialah Allah. Itu bahasa akidah. Kalau kita ambil bahasa ekonomi, yang menentukan harga itu adalah rule of demand and supply. Rule of demand and supply, mana undang-undang ataupun sistem tawaran dan juga permintaan. Itu dia punya realiti dia. Baik. Bila kita faham itu, persoalan seterusnya, siapa yang membuat rule of demand supply? Mereka ceritanya bukan kapitalis, bukan orang Islam, bukan orang kafir. Ini adalah perkara semula jadi. Contoh kita ambil, yang ringan terapung, yang berat tenggelam, siapa yang buat? Ni orang panggil lumrah alam. Perkara semula jadi. Yang kecil boleh masuk dalam yang besar, yang besar tak boleh masuk dalam yang kecil. Siapa yang tetapkan benda tu? Rule tadi. Kalau bahasa orang tak ada agamanya, tak ada akidahnya, dia kata hukum alam. Betul tak? Dia panggil hukum alam. Kita yang ada akidah, kita kata itu adalah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Alam ini kamu akan dapati rule itu tak akan dapat diubah. Maknanya sunnatullah kamu akan dapati tak akan ada perubahan. Yang kecil masuk dalam yang besar. Yang boleh ubah satu saja, apa dia? Mukjizat. Itu yang boleh ubah rule kepada alam ini. Jadi hukum alam ini termasuk adalah di mana supply. Ini bukan peniaga tentukan, bukan pembeli yang tentukan. Jadi pembeli nak harga murah, penjual mesti nak harga mahal. Tapi siapa yang tentukan berapa banyak barang yang ada? Berapa banyak barang yang ada? Saya contoh senang. Dia yang pertama, kalau asas yang pertama ialah setiap peniaga tu dia ada, dia panggil apa? Harga ceiling, harga lantai. Kalau bawah daripada harga lantai, dia tak ada pergi. Dia akan mati ataupun dia baik tak berniaga. Apa dia harga lantai? Faktornya yang pertamanya ialah kos sara hidup. Itu faktor yang pertama, kos sara hidup. Termasuk antaranya ialah modal ataupun modal pusingan, working capital. Termasuk fixed cost, kos tetap. Contohnya sewa utility, itu kos tetap. Katakan contohnya saya ambil sebagai contoh saya ambil, dia punya makan minum, katakan 1,000 sebulan. Ini contoh dia punya komitmen sewa rumah, bayar rumah, bayar kereta, dia dah 1,000 sebulan. Berapa? 2,000. Rolling capital, untuk kata contoh, kalau dia seorang petani, untuk dia beli benih, beli baju, air siram dan seumpamanya, dia tak ada 1,000. So maknanya dia punya kos berapa? 3,000. 3,000 ni dia akan jadi, orang kata apa? Flooring, harga lantai. Maknanya kalau dia bekerja dapat bawah 3,000, dia tak akan kerja. Okay, nanti saya sahabat faham sebab apa orang Bangla boleh hidup, kita tak hidup sini. Sebab apa orang Bangla dia kerja lebih keras, tapi orang kita kerja pun sambil level dia, pada gaji sama. Okay, nanti kita akan faham konsepnya. Jadi flooring ni dia adalah orang kata pemberi semangat kepada peniaga. Bawah daripada itu dia tak nak berniaga lah, dia nak mau semangat. Atas daripada itu dia stabil. Kalau triple daripada itu, dia akan happy. Boleh faham? Okay, dia perlukan 3,000 sebulan. Tiba-tiba dia kerja dapat 1,000. Apa dia rasa? Malah nak kerja, betul tak?
Para anak kerja. Tapi kalau diperlukan 3,000, dia dapat 4,000, so okey lah. Adapun diperlukan 3,000 tapi dia dapat 10,000, sangat happy. Lagi semangat nak kerja. Itu sikap manusia. Baik. Jadi sebenarnya faktor penjual ataupun supplier ni itu memainkan peranan dalam harga. Memainkan peranan dalam harga. Kalau bawah daripada keperluan, dia tak akan menaika, dia tak akan supply. Kalau maknanya perniagaan dia ataupun kerja pertanian dia ke, jual ke, berniaga ke apa ke, dalam kategori okey, maka dia akan buat kerja. Tapi kalau kategorinya sangat okey, macam saya kata triple daripada dia punya cost, living cost, maka dia akan semangat, dia akan naik semangat dia. Okay, itu sikap manusia. Sikap ini memberikan kesan kepada harga. Memberikan kesan kepada harga. Maknanya kalau bawah daripada kos 3,000, dia tak akan kerja. Kalau 3,000 hingga 5,000, 6,000, dia akan kerja biasa. Tapi inilah biasanya harga dalam sesuatu supply. Tapi kalau triple, dia akan sangat happy, tapi orang pula tak nak beli. Itu dia punya realiti. Kita pembeli pula, sebagai contoh kita ambil, kalau orang jual mahal, kita tak nak beli. Orang jual murah, kita nak beli. Tapi masalah kalau murah sangat, orang tak nak jual. Betul tak? Kalau mahal sangat, orang nak jual, tapi kita pula tak nak beli. Itu adalah sikap kepada pembeli. Maknanya pembeli, dia akan tengok kepada jenis barang yang dibeli itu. Kalau perkara yang sangat perlu, dia akan bayar walau berapa harga pun. Walau berapa harga pun, dia tak akan kira risiko, dia kira boleh bayar. Jadi kalau orang jual dengan harga yang sangat mahal, dia sanggup beli. Contoh senangnya rumah, sangat mahal, betul tak? Kalau kira logiknya rumah ni, saya tengok harga rumah sekarang, saya pun ini kepada sebab apa? Kalau kawasan saya tu, saya tengok kat Elmina baru ni, rumah teres yang middle house pun dah 700-800 ribu. Saya fikir berapa lah gaji orang nak beli. Kalau gaji 7-8 ribu pun habis bayar ke dia je. Sebab kebetulan ni, alhamdulillah, pengalaman hidup saya ni, saya tak pernah ada hutang rumah dan tak pernah ada hutang kereta. Tapi adalah cara saya buat tu. Tak pernah ada hutang rumah, tak pernah ada hutang kereta. Jadi kadang-kadang arwah kakak saya dulu, dia beli rumah tahun 2000. Tapi masa tu rumah dah 200-300 ribu je. Okeylah, masuk akal lah. Tapi sampai 700-800 ribu, gaji pun tak berapa naik sangat. Macam saya ambil level kat arwah kakak saya ni, gaji dah 3-4 ribu. Hari ni level dia eksekutif ni sekitar tu juga. Tapi zaman dia tu dapat dah beli rumah teres harga 300 ribu. Tapi hari ni rumah teres yang saiz sama tak ada dah 3-4 ribu, semua 700-800 ribu. Baik. Sebab apa orang beli? Sebab tak ada pilihan. Dan benda itu pula keperluan. Dia kalau aksesoris, orang akan beli walau berapa harga. Kalau benda itu aksesoris, orang tak akan beli kalau terlalu mahal. Itu adalah lumrah. Apa orang kata, hukum alam. Sifat yang Allah jadikan semula jadi. Jadi di sini dia akan memberi kesan kepada harga dalam penawaran. Okey, faham ya? Baik. Bila kita faham itu, maknanya sekarang siapa tentukan harga? Bukan penjual, bukan pembeli. Maknanya sifat yang Allah jadikan pada manusia sebagai penjual, sebagai pembeli, yang akhirnya menentukan harga. Okey, itu dia punya kaedah dia. Jadi sebab itu dalam konsep muamalat Islam, apa dia konsep yang betul? Penjual di samping bantu diri dia kena bantu pembeli. Pembeli pula di samping bantu diri dia dapatkan barang, dia juga kena bantu penjual. Itu merupakan konsep asas yang sangat penting dalam muamalat. Okey, boleh faham tak? Sebab apa? Kalau kita tengok muamalat Islam ni, dia ada banyak model.
Kalau kita buka kitab Al-Buyung Murabahah, macam-macam lah, wakaf, hibah dan macam-macam. Saya boleh simpulkan bahawa 90% dalam muamalah Islam adalah bilateral contract, bukan unilateral contract. Bilateral contract ni makna kontrak dua hala. Contoh kita ambil al-buyu' jual beli. Maknanya kontrak tu antara dua orang, dua hala, pembeli dengan penjual. Yang kontrak satu hala ni tak sampai 10%. Contohnya kita ambil wakaf. Kita dia bagi tanah, dia orang yang gunakan tanah tak bagi apa-apa. Hibah, hadiah, kita je bagi barang, orang tengok barang tak bagi apa-apa. Itu dia panggil unilateral contract. Maknanya konsep not free ini sebenarnya itu bukan asas dalam muamalah. Boleh faham tak? Sebab ada setengah orang fikir bila muamalah Islam ni mesti free. Tak, itu bukan asas dia. Free ni maknanya seorang jadi bantu, seorang tak dapat apa-apa. Tapi konsep yang betulnya ialah dua pihak bantu-membantu. Contohnya kita ambil, kalau kita penjual, kita mesti fikir nak bantu pembeli, dan pembeli pula fikir nak bantu penjual. Itu konsep yang betul. Konsep yang salah yang sering berlaku ialah masing-masing selfish, penting diri. Yang penjual kalau boleh nak dapat bayaran, tapi barang yang dibagi itu nak kurang, nak low class. Pembeli pula kalau boleh dia nak barang, tapi duit yang dia bayar nak bayar sikit, nak bayar murah, kalau nak free. Itu adalah konsep yang salah. Apa konsep yang betul? Konsep yang betul, kita ni sebagai pembeli, kita nak pastikan penjual tu dapat untung. Kalau kita nak membeli, penjual rugi, macam mana dia nak terus khidmat supply kepada kita? Contohnya kita ambil lah, ada orang buka kedai runcit kawasan kita. Apa yang dia buat? Dia bantu kita dapatkan barangan, beras, ikan, sayur dan sebagainya. Apa konsep yang betul? Konsep yang betul ialah kita membeli, pembelian kita tu adalah menjadi sebab kepada dia survive. Bukan setakat dia dapat rolling, tapi dia dapat beli rumah, dia dapat beli kereta dan sebagainya dengan sebab kita membeli. Maknanya kita pembeli bantu dia survive. Dia pula kena niat untuk bantu kita sebagai pembeli. Apa? Bagi ikan yang baik, ikan yang segar, bukan ikan buruk. Sayur yang baik, yang tak letak racun. Beras tak campur dengan plastik, sebagai contoh. Kalau boleh beri beras yang terbaik, kalau untung banyak, okey, jual lagi murah. Itu adalah konsep yang betul, dipanggil al-mu'awanat, masing-masing bantu-membantu. Ini merupakan paksi kepada ekonomi. Jadi maknanya bukan masing-masing nak murah, bukan masing-masing nak free, bukan masing-masing nak bagi barang yang buruk dah. Kita pembeli kena niat untuk bayar dengan harga terbaik supaya dapat survive. Dia penjual pula maknanya kena niat, aku nak bagi kepada customer aku barang terbaik. Ini yang dikatakan konsep muawanah dalam jual beli. Jadi kedua-dua sifat ini akan akhirnya menentukan harga. Dia akan menentukan harga. Baik. Secara kesimpulan saya ambil sebagai contoh untuk kita mudah nampak. Siapa menentukan ikan dekat jeti berapa harga? Bukan penjual, bukan pembeli. Nabi kata Allah. Sebab apa Allah? Sebab kunci utama kepada berapa harga ialah berapa banyak ikan yang ada kat laut. Kalau nelayan tu pergi ikan tak ada, harga akan mahal. Sebab rule of demand supply, kalau barang sikit, permintaan banyak, harga akan melambung. Kalau barang banyak, permintaan sedikit, harga akan jatuh. Siapa yang buat? Bukan penjual, bukan pembeli. Dulu sebenarnya benda ni saya tak belajar kat universiti. Teori belajar kat universiti, tapi saya kurang faham. Dulu lah, masa umur 20-an dulu. Yang ajar saya ni juragan ikan. Masa tu saya kata minyak naik menyebabkan ikan naik harga. Seorang juragan ikan dia kata, salah Ustaz, salah kata. Sebenarnya bukan
minyak naik. Tapi sebenarnya ikan mahal saja adalah sekali itu ikan melambung naik harga, ikan kembung sampai nak RM20 sekilo. Dia kata sebenarnya bukan sebab minyak, tapi sebab ikan kat laut tak ada. So apa dia kata begitu? Sampai contoh ikan ni, kata contohnya lah, kawasan tu yang perlukan ikan katakan 10,000 orang. 10,000 orang ni maknanya perlukan 10,000 kilo. 10,000 kilo ni dia panggil equivalent price, mana harga stabil. Maknanya kita letaklah, maknanya 10,000 orang, 10,000 kilo, harganya RM10 sekilo. Ini ke harga stabil. Tapi kalau ikan tak ada, tiba-tiba ikan yang ada, katakan contohnya 5,000 kilo je, apa akan berlaku? Jadi kalau 10,000 kilo, 10,000 orang, maknanya bila Tok Peraih pergi, katakan layar pergi ke laut, naik 10,000 kilo, jadi 10,000 kilo tu ngam-ngam hari tu habis. Mana setiap orang boleh makan ikan pun ngam-ngam habis. Kalau dia pun lebih lah sekilo 2. Mungkin tak cukup lah sekilo 2. Maknanya orang kata, okey lah, maknanya dari segi harga tu dia panggil equivalent price. Okay. Tapi kalau ikan tak ada, tiba-tiba naik 5,000 kilo, ikan tak ada. Okay. Jadi harga akan naik. Sebab apa akan naik? Sebab 10,000 orang ni nak makan ikan. Tiba-tiba ikan tak ada, yang ada semua jual RM20 sekilo. Dia orang nak akan beli sebab ikan ni keperluan untuk makan, betul tak? Okey, nelayan pula sebab apa dia jual RM20 sekilo? Sebabnya kos. Macam saya kata tadi, sebagai contoh kosnya RM3,000, tiba-tiba ikan tak ada. Kata RM3,000 tu, kata contoh seorang nelayan, maknanya dia dapat RM3,000 kilo, katakan RM3,000 kilo, dapatlah RM3,000. Tiba-tiba ikan yang dapat hari itu hanya 1,500 kilo je. Tak cukup 1,500 kilo lagi. Jadi tak akan jual RM1 juga. Sebab kalau dia jual RM1, maknanya pendapatan dia 1,500. Maknanya dia tak cukup lagi 1,500. Yang saya sebut flow rate tadi. Flow rate dia ialah dia perlukan 3,000 sebulan. Tiba-tiba ikan ada 1,500. Jadi dia terpaksa naikkan 2 kali ganda untuk dia terus dapat 3,000 sebulan. Faham? Jadi maknanya dia naikkan harga daripada RM10 jadi RM20. Okay, untuk dia survive. Jadi bila dia naik, pembeli akan beli tak? Mungkin separuh tak nak beli sebab harga mahal. Tapi separuh dia tak akan beli. Tapi separuh yang akan beli itu okey lah. Maknanya 500 kilo, 5,000 kilo akan habis hari itu. Tak lebih, tak kurang. Sebab apa 5,000 lagi mungkin tak nak beli sebab mahal, tapi 5,000 lagi okey lah, dia akan terus beli. Jadi siapa tentukan harga? Bukan pembeli, bukan penjual, tapi berapa banyak ikan yang ada. Tiba-tiba satu hari itu ikan banyak. Berapa? Ada kata contohnya 30,000 kilo. 30,000 kilo ni ada pada kata 3 hari baru habis. Satu hari 10,000 kilo. Saya katakan jadi hari yang pertama jual dengan habis RM10, apa berlaku? Habis RM10,000 je. Dan sebab orang ada RM10,000. Jadi hari yang pertama ada lagi lebih RM20,000. Hari yang kedua masuklah ikan baru. Jadi ikan hot semalam tu dah kurang baik. Jadi apa berlaku? Ikan fresh dia jual RM10. Dia jual RM10. Dan ikan semalam kalau dijual RM10 juga tak laku. Sebab nak compare dengan harga, jadi dia terpaksa turunkan harga, betul tak? Dia turunkan harga dan saya katakan RM5. Lakulah hari itu. Sebab apa? Bila ikan murah, orang bukan setakat makan dengan nasi, tapi orang goreng ikan telur tepung pula. Sebab ikan murah. Sebelum nak goreng ikan telur tepung, fikir 10 kali sebab ikan mahal. Okey Goreng murah ni, okey. Buat ikan telur tepung pula. Hari yang ketiga ada lebih dari RM10,000. Dan ikan baru dah masuk pula. Dia apa yang berlaku? Hari itu kalau tak habiskan, RM10,000 tu akan jadi kosong, kena buang pada hari keempat sebab dah buruk. Nak tak nak dia terpaksa jual dengan berapa harga pun. Sehingga hatta 50% pun. Akhirnya kalau 50% sekilo apa orang buat, orang beli juga. Tapi orang buat apa? Orang buat bodoh. Orang buat bodoh. Faham Jadi siapa tentukan harga? Bukan penjual, bukan pembeli.
Allah yang tentukan harga. Baik, faham? Jadi sebab itu, kalau harga barang naik disebabkan oleh barang tak ada, maka Nabi tak benarkan buat penetapan harga. Kenapa? Sebab dia akan matikan peniaga. Boleh faham? Macam saya kata tadi ya, katakan seorang tu dia perlukan RM3,000, dia dapat jual 3,000 kilo, sekilo dapat untung bersih RM1, kata contohnya, dapatlah RM3,000 sebulan. Tiba-tiba keadaan tak benarkan naik harga, sedangkan ikan tak ada. Dia dapat jual RM1,500 je, biasa dapat jual 3,000 kilo, tapi hari itu ikan tak ada, dia dapat jual RM1,500 je. Jadi nak dapat survive RM3,000, dia terpaksa naik 2 kali ganda harga, baru dia dapat RM3,000 dapat survive. Tiba-tiba kerajaan kata jangan naik harga. Apa berlaku? Dia hanya dapat RM1,500. Dapat RM1,500 macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar rumah, macam mana nak makan minum, siapa nak tanggungjawab? Ayat ni Nabi kata, aku tak nak buat penetapan harga sebab akhirat nanti akan ada orang yang akan tuntut hak harta daripada aku. Siapa yang tuntut? Ni, hak peniaga-peniaga ni. Dia hak sebetulnya macam mana hak sebetul? Hak sebetulnya ialah kalau barang tu terpaksa naik disebabkan oleh barang tak ada. Barang tak ada sebab apa? Sebab contohnya PKP. Sebab apa? Sebab kemarau. Sebab apa? Macam-macam sebab lah, sebab yang tak dapat dielakkan. Maka cara dalam Islam, biarkan dia naik. Bila stabil dia akan turun balik. Okay, itu dia punya kaedah dia. Tapi masa dia naik, macam mana cara nak buat? Kalau ada orang yang tak mampu, kerajaan akan ambil duit hasil cukai, hasil bumi, beri kepada orang yang tak mampu supaya terus dapat membeli walaupun harganya naik. Maknanya kuasa beli akan naik. Boleh mana? Kuasa beli akan naik. Itu cara yang betul. Jadi sebab tu kalau kita faham daripada apa yang saya terangkan tadi, maknanya kalau harga barang naik disebabkan oleh natural rule of demand and supply, maka biarkan dia naik. Sebab Allah yang tentukan harga. Tapi apa peranan kerajaan? Dia kena bantu orang yang tak mampu. Caranya ialah 1/6 hasil bumi kena top up kepada orang miskin. 2/8 daripada cukai kena top up orang miskin. Kalau kita faham kaedah ni, kalau bahasa lain orang sebut, dia akan naikkan kuasa beli. Dia akan naikkan kuasa beli. Sebab itu harga yang sebenar sebagai penentu bukan harga per ringgit. Harga yang sebenar dia panggil Big Mac value. Tak faham tak? Begini saya rasa mudah. Harga RM20 sekilo dengan RM1 sekilo, mana lebih mahal? Semua kita kata RM20 lebih mahal, betul tak? Kita nak RM20 sekilo ke RM1 sekilo? Semua salah. Bukan RM20 sekilo, bukan RM1 sekilo. Yang kita nak ialah apa dia? Kita mampu beli. Kalau RM1 sekilo kita tak mampu beli, nak buat apa? Kalau RM20 sekilo kita mampu beli, okey. Boleh faham? Itu kaedah yang betul. Jadi hak saya cerita tadi itu, jawapannya ialah bukan berapa, tapi yang penting ialah mampu beli. Boleh faham? Kita meniaga kasut, kita tak meniaga ikan. Faham? Kalau kita ditekan meniaga ikan suruh jual murah, kasut kita tak perlu jual mahal, apa akan berlaku? Mati peniaga ikan, betul tak? Bila mati peniaga ikan, apa efek? Kasut kita tak laku ni. Sebab peniaga ikan adalah pembeli, adalah customer kita. Jadi sepatutnya peniaga ikan dia jual mahal asal dia survive. Okey, kita pula jual mahal, kita survive. So masing-masing survive. Yang penting kalau dia jual mahal, kita tetap mampu beli. Kalau dia jual murah, akhirnya kita lah kasut tak laku, RM1 sekilo dia jual, RM1 tak mampu beli. Boleh faham? Faham? Itu yang Nabi maksudkan. Okey, cara yang betul apa dia? Harga ni dia panggil kena tengok kepada, dia panggil, kalau ekonomi yang dah dipanggil Big Mac value. Big Mac value. Kunci mudah. RM20 sekilo kalau kita mampu beli, kalau gaji RM20,000 apa masalah? Boleh faham? Tapi kalau RM1 sekilo gaji RM500, nak buat apa?
Faham kan? So maknanya bukan isu RM1 sekilo, bukan isu RM20 sekilo. Isu sekarang ialah menaikkan kuasa beli, bukan menurunkan harga barang. Itu dah betul. Menurunkan harga barang secara paksa, itu merosakkan ekonomi. Bahasa mudah saya ambil, kalau kita paksa orang meniaga, orang musangking jual RM5 sekilo, aku berlaku. Cuba tu sebut, aku berlaku. Kita buat penetapan harga, doyan musangking jangan jual lebih RM5 sekilo. Tak ada orang meniaga lepas ni. Itu salah. Itu salah. Tapi bila jual, kita rasa mahal, sangat tak beli. Akhirnya dia buruk, dia pun turun harga. Dia akan turun sendiri. Bukan kita paksa. Itu dipanggil rule of demand supply yang berlaku. Sama juga semua benda. Tak kira dah barang asasi ke tak asasi ke, ayam ke, sayur ke, apa ke, itu yang dibuat oleh Nabi waktu orang ramai minta supaya diturunkan barang. Okey, sebagai penutup, saya nak fahamkan apa makna big mac value. Tuan-tuan tahu tak ayam dekat Dubai berapa? Dubai ayam sekilo RM25 kat Dubai. Kita sekilo RM7.5. Mana lebih mahal? Orang kata Dubai mahal kan? Itu kalau kita convert currency lah. Okay. Saya tengok satu kisah dulu, ni cerita-cerita dulu lah. Saya pernah ada conference, seorang profesor dekat Jepun ni, dia kata minyak Malaysia, minyak petrol yang kita isi minyak kereta tu, Malaysia masa tu RM2.30. Dekat Jepun minyak dia RM4.50. Dia kata minyak Malaysia lagi mahal. Profesor tu kata, ni profesor ekonomi ni. Dia kata minyak Malaysia lagi mahal. Anak saya kata gila kan profesor ni. RM2.30 harga minyak kita, RM4.50 harga minyak dia. Dia kata minyak dia lagi murah daripada minyak kita. Saya kata, gila kan profesor ni, RM4.50, RM2.50. Ada ke RM2.30 lagi mahal? Faham kan? Rupanya dia betul, saya salah. Sebab apa? Dari segi ekonomi yang sebenar, kita tak boleh convert currency. Kita kena convert kuasa beli. Apa makna convert kuasa beli? Dia panggil Big Mac value, harga Big Mac. Bukan harga money exchange, tapi harga Big Mac. Harga Big Mac ni maknanya ialah Big Mac kalau bahasa mudahnya ukuran kuasa beli sesebuah negara. Kalau kuasa beli sesebuah negara tu, gaji dia kalau Jepun, gaji dia paling murah RM15,000, gaji kita paling murah RM800. Kalau setakat minyak RM4.50 tu berapa sangat? Betul tak? Macam saya kata tadi Dubai, ayam ni RM2.50, ayam dia RM7.50. Dekat Dubai yang saya pergi, kerja tukar sapu pun RM10 sebulan. Kerja tukar sapu. Kita kerja pegawai bank kat sini, gaji RM15,000. Pergi kat Dubai, gaji kalau pegawai yang sama, level yang sama, paling murah RM40,000. Itu Dubai. Kita sewa rumah kat sini berapa? $500-600 kan? Mana kita ambil rumah kampung, rumah flat kan? Kat sana studio house RM12,000. Tahu studio house? Rumah kotak tu, rumah flat, tapi setiap rumah tu dia tak ada bilik. Dia hanya ada satu bilik, satu dapur sekalinya bilik, dan dia ada bilik mandi kecil satu. Itu dia panggil studio house. Berapa sewa? RM11,000. Itu hak kawan saya sewa. Baik. Okay, macam mana dari segi ekonomi dia nak ukur kuasa beli dia? Dia panggil Big Mac value. Biasa dia ukur, dia ambil barang-barang yang multinational, yang syarikat antarabangsa, jenama antarabangsa, yang mana produk itu dibuat berasaskan bahan-bahan mentah dari negara yang dijual. Sebab tu dia panggil Big Mac value, maknanya MACD. Sebab apa dia panggil MACD itu sebagai Big Mac value, sebagai ukuran kuasa beli. Dia sama Coca-Cola, 7up, 100 plus. Ni semua dipanggil ukuran Big Mac value. Sebab apa? Dia syarikat antarabangsa. Faham kan? Tapi bila dia buat produk tu, katakan contohnya lah MACD, sebagai contoh MACD, syarikat Amerika. Tapi hak kita makan MACD kat sini bukan hak ambil daripada mereka tau.
Bukan benda tu ekspor daripada Amerika masuk import ke negara kita tak. Tapi gandum bukan ambil Amerika, ambil kat sini. Air tu kan bawa daripada Amerika. Airnya kalau kilang dekat Shah Alam ambil air kilang. Dia tak ambil air Amerika. Pekerja dia tak ambil rate gaji orang Amerika, dia ambil rate gaji orang sini. Sewa kilang dia tak ambil harga Amerika, harga sini. Jadi maknanya kos pengeluaran itu adalah local walaupun syarikat international. Jadi macam mana cara diukur? Sebab apa? Sebab dia adalah kira-kira dia harga itu adalah merupakan harga based on kita kata local value. Okay, saya ambil contoh. Sebab apa profesor itu kata harga minyak di Jepun lagi murah daripada harga minyak di Malaysia based on BMAC value. Sebabnya Coca-Cola di Jepun berapa satu tank? RM6. Itu dia punya BMAC value sana. Compare dengan BMAC value Malaysia, Coca-Cola yang sama, syarikat yang sama di Malaysia berapa? RM2 satu tank. Okay? Jadi minyak petrol berapa kat Malaysia? RM2 3%. Maknanya 3% lagi mahal daripada minyak petrol. Boleh faham tak? Tapi dekat Jepun minyak petrol RM4.5, tapi Coca-Cola dia RM6. Maknanya dia punya minyak petrol lebih murah RM1.70 berbanding dengan Coca-Cola. Boleh faham tak? Jadi maknanya based on BMAC value di Jepun lagi murah. Sama juga dekat Dubai. Ayam kat sana RM25, ayam dekat sini RM7.5, tapi BMAC value dia berapa? BMAC value dia, maknanya kalau bahasa mudahnya, busuk-busuk gaji dia RM11,000. Hebat-hebat gaji kita pun, busuk-busuk gaji kita dalam 800,000 sebulan. Jadi nak beli ayam RM25 garu kepada dia nak beli ayam RM2 sekilo, tak ada masalah sebab gaji RM11,000 paling murah. Jadi dari segi ekonomi yang saya balik isu asas kita tadi, bukan tekan peniaga sokong harga, tapi kena fikir macam mana nak naikkan BMAC value masyarakat sekeliling supaya walaupun harga ayam naik tapi BMAC value kita lagi tinggi. Boleh faham tak? Itu cara yang sebetul dari segi ekonomi Islam. Bukan tekan macam sebab tu Nabi kata da'una saya disuruh ba'dahum ba'dah, biarkan orang meriset dia nak buat apa. Tapi apa yang Islam buat, dia kena jaga supaya benda-benda yang merosakkan alam itu daripada masuk. Benda yang merosakkan alam. Macam saya kata tadi kan, siapa yang menentukan rule of demand supply, dia hukum alam. Jadi hukum alam ni jangan ada yang merosakkan. Kalau kita ambil contoh, sungai, hukum alam dia mengalir. Air hujan, air laut, awan sejuk, buang mata bukit, bumi simpan, keluar mata air dari sungai mengalir, kita ambil, kita minum. Betul tak? Itu hukum alam. Baik, jangan ada benda yang merosakkan. Contohnya pergi tabur chemical dalam sungai, satu sungai rosak, tak boleh minum. Sama juga rule of demand supply tadi, ada benda yang merosakkan. Apa dia? Saya pernah terangkan hari itu. Contohnya talaqah rukban. Apa dia talaqah rukban? Sepatutnya semua orang bebas meniaga ayam, tapi tak, mu tak boleh, mu seorang boleh. Dia jadi monopoli barang. Jadi harga melambung bukan sebab demand supply, tapi disebabkan dia seorang je boleh jual. Melambung harga. Tanah sama juga. Orang lain tak boleh ambil tanah, dia seorang je boleh ambil tanah. Akhirnya dia jual berapa pun orang terpaksa beli. Jadi mahal itu bukan based on demand supply, tapi adalah monopoli. Maka bila monopoli, baru kerajaan Islam masuk campur. Tapi sama, jadi kalau kita faham tadi, kerajaan Islam dia bukan tekan harga turun, tak. Dia biarkan benda tu dia berjalan secara rule of demand supply. Tapi dalam kerajaan Islam dia jaga jangan ada benda yang merosakkan harga. Contohnya dia panggil talaqah rukban. Talaqah rukban ni orang lain semua tak boleh import ayam, dia seorang je boleh import ayam. Islam tak benarkan itu. Itu merosakkan harga, dia panggil talaqah rukban. Ataupun dia panggil al-ihtikar.
Bila dia seorang je boleh jual, dia seorang saja boleh jual, dan dia nak mahalkan harga, dia sembunyikan barang. Macam minyak sebagai contoh. Dia seorang dia berapa kerak saja yang ada lesen pemborong. Jadi bila dia lesen pemborong, dia nak suruh barang tu mahal, dia sembunyikan, dia tak jual, dia simpan jauh. Jadi barang tak ada harga naik. Jadi sebenarnya caranya bukan tekan suruh barang turun. Caranya ialah sekat, pastikan tidak ada monopoli. Tapi kalau benda tu bebas, dia tak akan berlaku etika. Tuan-tuan mana? Kalau benda tu bebas, dia tak akan berlaku etika. Katakan contoh, ramai boleh jual minyak. Tiba-tiba saya seorang sembunyi minyak. Dah apa efek? Tak ada efek pun. Kalau saya sembunyi minyak, orang beli minyak orang lain. Jadi harga takkan naik. Tapi kalau saya seorang saja yang boleh jual, sebab saya ada lesen, orang lain tak ada lesen, kalau saya sembunyikan minyak tu, harga akan melambung. Sebab apa? Orang lain tak boleh jual. Dia akan berlaku etika. Itu contoh saya ambil daripada banyak-banyak contoh yang merosakkan harga barang dalam konteks muamalah Islam. Jadi kerajaan tugasnya pastikan perosok-perosok unsur-unsur yang merosakkan natural rule of demand supply ini tak ada dalam pasaran. Jadi kalau kita faham kaedah tadi, maknanya harga biarkan dia ditentukan oleh rule of demand supply. Macam Nabi kata, innallaha huwal musa'ir, biarkan Allah tentukan harga. Hari ini barang tak banyak, dia naik, okey. Sebab nanti dia akan stabil balik, maka dia akan turun balik. Biarkan maknanya dia naik based on rule of demand supply. Jadi itu konsep yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma macam saya sebutkan tadi, tugas kerajaan bukan tekan harga turun, tapi pastikan sekeliling dia punya big mac value, purchasing power dia naik supaya harga barang mahal tapi masih dalam kita kata kadar kemampuan untuk dimiliki. Kunci mudah saya bagi tadi, kalau harga RM1 sekilo kita tak mampu beli nak buat apa. Tapi kalau harga RM100 sekilo tapi gaji kita RM100,000, suatu masalah. Itulah kalau bahasa mudah kita faham daripada kaedah yang kita terangkan tadi. Jadi saya rasa masih pun tak izinkan. Jadi itulah saya ringkas dan dapat kita faham daripada hadis yang Nabi sebut, innallaha wal musa'ir, dan juga rule of demand supply yang saya terangkan tadi. Saya rasa tuan-tuan boleh faham. Okay, alhamdulillah. Tuan-tuan faham dalam setengah jam. Saya nak faham benda ni bertahun saya dah belajar. Ni hukum tadi saya belajar dekat Azhar. Rule of demand supply tadi saya masuk kursus masa dia kursus wajib, semua penasihat bank dia wajib masuk kursus, dia panggil CSI kursus certificate syariah advisor untuk bank. Jadi rule of demand supply tadi saya belajar kat situ. Jadi saya combine dua ni. Sampai masa juga saya faham tu, tapi alhamdulillah saya share tuan-tuan boleh faham setengah jam saja. Jadi wallahu ta'ala alam, aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.